Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam rangkuman berita seminggu yang membawakan berita-berita terkini di Pahang. Bersama saya, Fansurina Abdullah. Sebelum memulakan rangkuman berita hari ini, marilah kita bersama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Tun Rahman Muhammad Noah, ibu kepada mantan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak yang telah kembali ke rahmatullah pada Jumaat lalu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Berita utama. Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, berkenan menggunakan sumbangan kepada petugas barisan hadapan di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC di Supar di Kuantan Rabu lalu. Sumbangan berupa 30 buah tilam dan 50 tualik itu diserahkan oleh Wakil Kebawah Yang Maha Mulia Tuanku di Bilik Gerakan PKRC sebagai tanda keprihatinan baginda Tuanku untuk kegunaan petugas barisan hadapan yang berkorban masa dan tenaga bagi mengawal penularan wabak COVID-19 di negeri Pahang. Sumbangan tersebut diserahkan oleh Pegawai Khas kepada Kebawah Yang Maha Mulia Sultan Pahang Yang Hormat Tok Arya Rana Ahmad Nurbadalin Datuk Haji Murad dan Pegawai Khas Hal Ehwal Kebajikan kepada Kebawah Yang Maha Mulia Sultan Pahang Yang Hormat Datuk Haji Abdul Rahman Endut, manakala Dr. Rafidah Muhammad Saleh menerimanya bagi pihak PKRC. Dalam kunjungan itu, taklimat ringkas diberikan oleh pegawai bertugas bilik gerakan iaitu ASP Hisham Abdul Hamid berkenaan penugasan jumlah pesakit dan sebagainya. Kerajaan Pahang berjaya mencapai sasaran kutipan hasil bagi tahun ini yang ditetapkan iaitu RM774.02 juta. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail berkata, sehingga 11 Disember 2020, jumlah hasil yang berjaya dikutip adalah RM803.6 juta iaitu pencapaian kira-kira 108%. Menurutnya, kejayaan itu menunjukkan Pahang mampu untuk mencapai tahap negeri maju dengan memaksimalkan potensi sumber terhad melalui SGLC. Kerajaan Pahang mempunyai 9 syarikat induk SGLC dan 42 anak-anak syarikat yang terlibat di dalam pelbagai aktiviti perniagaan meliputi sektor-sektor seperti perladangan, perlombongan, pembangunan infrastruktur, pengurusan air mentah dan terawat, pengurusan utiliti, pendidikan dan lain-lain lagi. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan menerusi laman Facebook miliknya selepas menghadiri Majlis Ramah Mesra bersama Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengurus Besar GLC Negeri Pahang di Dewan Kediaman Rasmi Menteri Besar Pahang di Kuantan Isnin lalu. Beliau juga berkata sebahagian daripada sumbangan yang diterima daripada SGLC ini telah dan akan digunakan untuk bantuan-bantuan kebajikan dan bantuan-bantuan am kepada rakyat. Barisan Kepimpinan Negeri Pahang turut hadir menziarahi dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarhamah Tun Rahman Muhammad Noah, balu kepada Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak Husin.
Antara yang hadir adalah Menteri Besar Pahang, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak dan Barisan Esko Kerajaan Negeri Pahang. Allahyarhamah Tun Nurhah, 87 tahun, meninggal dunia pada petang Jumaat ketika menerima rawatan di Pusat Perubatan Prince Court di Ibu Negara. Terdahulu, jenazah Allahyarhamah tiba di Masjid Ar-Rahah, Kampung Kerinci untuk dimandi dan dikafankan sebelum orang ramai dibenar memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarhamah bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari Sabtu lalu. Jenazah Allahyarhamah kemudian dibawa ke Masjid Negara bagi istiadat pengebumian negara dan sebelum dikebumikan di lingkaran makam pahlawan. Sebanyak 1.49 juta ringgit telah diperuntukkan untuk membantu 77 orang agropreneur muda yang memohon program agropreneur muda di negeri ini yang merangkumi semua bidang di bawah agro makanan iaitu tanaman, perikanan, ternakan, industri makanan dan pemasaran tahun ini. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1 Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad Hamzah berkata, sejak 2016 ramai 408 orang peserta program ini di Pahang melalui Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI telah menerima geran sebanyak 7.66 juta ringgit. Katanya setiap peserta diberi bantuan maksima sebanyak RM20,000 dalam bentuk barangan dan mereka yang ingin mengembangkan lagi program mereka akan terus dibantu melalui pembiayaan tabung ekonomi kumpulan usaha niaga tekun sebanyak RM50,000 dan juga pinjaman dari Agrobank sehingga RM200,000. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan program jelajah berkenaan di Dewan Terbuka Laman Sejahtera Sungai Koyan, Lipis, Sabtu lalu. Turut hadir Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar merangkap Ahli Parlimen Lipis Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad dan Ahli Parlimen Cameron Highland Yang Berhormat Tuan Ramli Datuk Muhammad Nur yang mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Kadar kes COVID-19 di negeri ini masih terkawal kerana setiap kes yang disahkan positif berada dalam jangkaan pihak berkuasa. Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak berkata, kebanyakan kes yang berlaku di negeri ini sebahagian besar melibatkan pekerja warga asing yang kebanyakan tinggal di asrama tempat mereka bekerja. Malah katanya kebanyakan kes yang berjaya dikesan juga telah dikenal pasti lebih awal dan semua kontak mereka juga berjaya dikesan. Kontak rapat ini bukan sahaja dikesan oleh pihak berkuasa dan kesihatan, malah ada antara mereka yang datang menyerah diri kepada pihak kesihatan untuk melakukan pemeriksaan dan saringan COVID-19. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Penyampaian Sumbangan Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Tunas Manja Group TMG kepada petugas barisan hadapan dan pesakit di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC Sukpa di Pejabat Urusan TMG Intramahkota Kuantan Isnin lalu. Komitmen dan keutamaan Kerajaan Pahang yang komited menjaga kelestarian hutan sebagai kawasan tadahan air turut perlu diberi pampasan. Ia sejajar dengan saranan dikemukakan oleh Menteri Alam Sekitar dan Air Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang mahu negeri-negeri terlibat menjaga tadahan air diberi pampasan dalam bentuk keuangan. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Haji Syamsuddin menyokong saranan itu dan menyifatkan ia sesuatu yang baik dan berharap ia dikuatkuasakan kepada semua pihak dan negeri lain yang turut berkorban. Menurutnya, sememangnya aspek pemeliharaan hutan dan kawasan tadahan air menjadi keutamaan kerajaan negeri, khususnya dalam memastikan jumlah hutan di Pahang yang setakat ini 57% melebihi keluasan tanah di negeri ini terus berada di tahap tinggi. Katanya lagi, jika diberi lampu hijau, Kerajaan Pahang akan membuat kajian terperinci berhubung jumlah pampasan dan semua hal berkaitan. Kerajaan Pahang menyumbang RM100,000 kepada Gabungan Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan GPSK dan Dapur Infak Ummah sebagai satu cara menyuntik semangat dalam bidang kebajikan di negeri ini. Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahaniza Syamsuddin berkata, ia juga sebagai tanda penghargaan kepada komitmen yang ditunjukkan oleh para sukarelawan.
Katanya, kini terdapat 12 badan-badan bukan kerajaan NGO di bawah GPSK yang menghulurkan bantuan, terutamanya semasa penularan COVID-19, dan bantuan sebanyak RM50,000 kepada GPSK ini diharap menjadi satu suntikan semangat kepada badan kebajikan yang ada. Beliau berkata demikian ketika Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2019 dan Sekalung Budi Jasa Mudi Kenang tahun 2020 JKM Pahang serta pelancaran GPSK Negeri Pahang di Hotel Grand Darul Makmur di Kuantan, Isnin lalu. Beliau berkata setakat ini GPSK telah mempunyai kira-kira 600 orang ahli di seluruh negeri ini dan sedang giat untuk mencari sukarelawan tambahan bagi memastikan bantuan yang akan disalurkan lebih menyeluruh. Seramai 662 calon pelajar Sijil Pelajaran Malaysia SPM bagi kawasan Dewan Negeri Teruntum menerima sumbangan Kerajaan Pahang berjumlah RM33,100. Kesemua pelajar tersebut terdiri daripada 8 buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama Al-Ihsan, SMK Sultan Abu Bakar, SMK Abdul Rahman Talib, SMK Perempuan Metodis, SMK Tengku Afzan, SMK St. Thomas, SMK Tok Sira dan SMK Teluk Cempedak. Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, program penyampaian sumbangan insentif tersebut turut diadakan di seluruh Pahang dengan memfokuskan agihan kepada semua calon SPM 2020 yang bakal menduduki peperiksaan penting itu pada Februari tahun hadapan. Kita akan sampaikan kepada lebih kurang kepada 20,000 pelajar-pelajar yang akan menghadapi peperiksaan SPM 2020. Dan kerajaan negeri melalui Amat Berhormat Menteri Besar Pahang telah berbesar hati meluluskan sebanyak RM1 juta untuk memberi insentif kepada pelajar-pelajar sebanyak RM50 seorang bagi membolehkan mereka membeli data-data bagi kegunaan mereka untuk belajar secara online, secara internet. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM selepas majlis penyerahan insentif pembelajaran secara online bagi calon SPM tahun 2020 di Dewan Ad-Darqutni SMKA Al-Ihsan di Kuantan Khamis lalu. Sementara itu, beliau turut menasihati pelajar supaya menjalankan tanggungjawab sebaik mungkin dengan belajar bersungguh-sungguh dan memanfaatkan peluang belajar di rumah menerusi atas talian dengan sebaiknya. Kerajaan Pahang akan membina kira-kira 8,000 unit rumah makmur di seluruh negeri ini secara berperingkat melibatkan 11 buah projek secara keseluruhan. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Muda berkata, 11 buah projek rumah makmur ini akan dilaksanakan di seluruh negeri ini dengan pecahan sebuah daerah satu projek rumah makmur. Katanya cadangan pembinaan adalah sama di setiap tempat iaitu jenis rumah teras setingkat dengan keluasan 850 kaki persegi dan berharga RM80,000 seunit. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM selepas mewakili Menteri Besar Pahang merasmikan Majlis Pelancaran Projek Rumah Makmur Tanjung Jambu dan penyerahan kunci Rumah Rakyat Pahang Daerah Lipis di Kampung Tanjung Jambu di Lipis Sabtu lalu. Turut hadir Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar merangkap Ahli Parlimen Lipis Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad, Setiausaha Bahagian Perumahan Yang Berhormat Datuk Azlan Muhammad Yaman, Ahli Dewan Negeri Padang Tengku Yang Berhormat Datuk Mustafa Haji Long, Adun Ceka Yang Berhormat Encik Lee Ah Wong dan Pegawai Daerah Lipis Datuk Muhammad Hafizi Ibrahim. Beliau berkata permintaan yang diterima juga adalah sangat menggalakkan setakat ini terhadap projek-projek rumah makmur yang dibuka kepada orang ramai. Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Pahang menafikan satu hantaran menerusi media sosial kononnya daerah Kuantan akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB berikutan peningkatan kes COVID-19 di daerah ini. Pengarah MKN Negeri Pahang, Encik Muhammad Zahra Shahli Shah Zakaria memaklumkan tiada arahan dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa berhubung perkara itu dan beliau menyifatkan hantaran tersebut adalah palsu.
Beliau juga menasihati orang ramai agar mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia seperti mengamalkan mencuci tangan dengan kerap, penjarakan fizikal 1 meter, memakai pelitup muka terutama semasa berada di tempat awam. Elakkan kawasan sesak, elakkan kawasan sempit dan elakkan bertutur atau bersembang dengan jarak yang dekat. Orang ramai juga dinasihati untuk berada di rumah jika tiada urusan yang penting bagi mengelak penularan wabak COVID-19. Laporan itu tadi mengakhiri rangkuman berita seminggu pada kali ini. Jangan lupa patuhi saranan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Teruskan bersama Pahang Media untuk mendapatkan pelbagai berita dan maklumat terkini di negeri Pahang. Jangan lupa like, subscribe dan share Pahang Media di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Anda juga boleh mendapatkan berita terkini di Pahang menerusi portal pahangmedia.my. Baiklah, sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.